Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar dapat meneruskan semangat untuk belajar bagi menghabiskan sesi pengajian kamu di tahun 6 ini, insyaAllah, yang mana kamu selepas ini akan menaiki sekolah di peringkat menengah. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan kita pada pelajaran ibadah berdasarkan kepada buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 6 pada muka surat 52. Muka surat 52, pelajaran yang ke-11 iaitu dam. Baca dan fahami. Sebelum ini kita belajar tentang haji dan umrah. Haji dan umrah. Di mana ada kesalahan-kesalahan yang bila mana dilakukan dalam amal ibadah haji dan umrah, ada yang dikenakan dam. Apa yang dikatakan dam itu? Okey, hari ini kita bincang tentang apa itu dam. Dam ini bukan dam main haji tu, main dam haji tu bukan. Ini dam maknanya denda. Jadi kita baca dan faham apa dimasukkan dam dalam ibadah haji dan umrah. Baik, dam ialah denda yang dikenakan kepada jamaah haji yang telah melanggar larangan tertentu semasa melakukan ibadah haji atau umrah. Dam. Maksudnya ialah denda yang dikenakan kepada jamaah haji, seseorang yang mengerjakan haji yang telah melanggar larangan tertentu semasa melakukan ibadah haji atau umrah. Larangan ini ialah larangan pada melakukan perbuatan-perbuatan ataupun meninggalkan perkara-perkara yang dikatakan wajib haji. Baik, terdapat 4 jenis dam. Dam ini terbahagi kepada 4. Yang pertama dipanggil dam tertib. Apa maksud dam tertib ini? Dam itu dibayar mengikut susunan, mengikut urutan. Itu dam tertib. Yang kedua, dam ta'dil, iaitu dam yang boleh dibayar mengikut nilai harga. Nilai harga yang disebut ke atas nilai harga barang tersebut, lalu kita boleh bayar dengan nilai harga barang. Baik, yang ketiga dam takdir. Dam takdir, dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan berdasarkan kemampuan. Dam itu dibayar berdasarkan kemampuan kita, banyak mana yang kita mampu, boleh kita bayar. Itu dipanggil dam takdir. Baik, yang keempatnya dam takhayyir. Dam takhayyir yang dibolehkan memilih mana-mana jenis dam. Itu bahagian-bahagian dam. Jadi kamu kena ingat tu. Nanti kalau keluar soalan peperiksaan, berapa jenis dam ataupun berapa jenis denda yang dikenakan ke atas jamaah haji bila mana dia melanggar larangan tertentu, ada 4 jenis. Baik, kita bincang pada dam yang pertama, iaitu tertib dan ta'dil. Pada dam yang tertib dan takdil, ta'dil, bukan takdir. Takdir lagi satu. Baik, dam yang kata-kata tertib dan ta'dil. Apa dia? Kesalahannya ialah melakukan persetubuhan sebelum tahlul awal bagi ibadah haji. Yang dikatakan dia kena dam tertib dan ta'dil ialah yang pertama sekali bila dia melakukan persetubuhan sebelum tahlul awal bagi ibadah haji. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, melakukan persetubuhan sebelum selesai amalan ibadah umrah.
Ni, pada ibadah haji dan pada ibadah umrah. Maknanya melakukan persetubuhan lah. Melakukan persetubuhan dengan isterinya sebelum selesai ibadah haji, sebelum selesai ibadah umrah. Apa dia dendanya atau damnya? Hendaklah dia menyembelih seekor unta. Itu damnya. Hendaklah dia menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, menyembelih seekor lembu atau kerbau. Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing atau kibas. Jika tidak mampu, bersedekah kepada fakir miskin mengikut kadar harga seekor unta. Jika tidak mampu juga, berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga seekor unta. Bayangkanlah. Itu denda ataupun dam yang dikenakan ke atas orang-orang yang melakukan persetubuhan ketika masih lagi dalam mengerjakan ibadah haji ataupun masih lagi dalam keadaan melakukan ibadah umrah. Baik, kita ulang sekali lagi. Denda atau dam yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan persetubuhan tersebut ialah menyembelih seekor unta. Kena beli seekor unta dan disembelihkan. Jika tidak mampu, dia kata menyembelih seekor lembu atau kerbau. Nak beli lembu atau kerbau pun tak mampu. Jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing atau kibas. Kena cari 7 ekor kambing atau kibas disembelihkan. Itu damnya. Jika tidak mampu juga, bersedekah kepada fakir miskin mengikut kadar harga seekor unta. Berapa seekor unta? 5,000. Maknanya dia kena beli makanan untuk disedekahkan mengikut harga seekor unta tersebut. Jika tidak mampu, berpuasa mengikut bilangan cupak makanan yang boleh dibeli dengan harga seekor unta. Kita sebut tadi seekor unta 5,000. Mana kita kena nilai 5,000 ringgit itu berapa cupak. Kalau 5,000 ringgit itu nilainya 200 cupak. Maknanya kena 200 hari lah berpuasa. Itu dam yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan persetubuhan sebelum melakukan tahlul awal pada ibadah haji dan melakukan persetubuhan sebelum selesai amalan ibadah umrah. Itulah yang dikatakan dam dalam mengerjakan denda ataupun yang dikenakan ke atas mereka yang melanggar larangan tertentu semasa melakukan ibadah haji ataupun umrah. Jadi cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah saya meminta kepada para pelajar untuk membuat catatan nota pada pelajaran yang ke-11 ini berhubung dengan dam. Apa makna dam? Tulis terdapat 4 jenis dam dan termasuk tertib dan ta'dil. Tertib dan ta'dil pada kesalahan yang kita bincangkan tadi insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.